Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada yang berbahagia, pengurusi surau dan Falah, dan juga pengurusi majlis kita pada malam ini, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang pada malam ini untuk kita sama-sama di dalam satu majlis tazkirah, satu majlis peringatan untuk diri ini dan juga diri ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik. Adik-adik ke depan, semua semangat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita meneruskan, adalah baiknya kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kalimah zikir yang mengandungi suatu makna yang sangat mendalam kepada kita. Kita mengakui bahawa cukuplah Allah bagiku.
Allah lah yang mencukupkan segala keperluan kita. Dan kita mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang kita iman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam bulan Zulqa'dah. Walaupun pagi tadi kita buat jamuan raya kan, saya pun dijemputlah musim majlis, musim masjid surau jemput. Tapi hari tak sempat pagi tadi kan. Ada macam-macam hal pagi tadi. Jadinya kita berada dalam bulan Zulqa'dah, yang antara bulan-bulan haram yang mana kita berada dalam suasana akan menyambut haji. 2-3 hari lepas pun dah ada rombongan yang pergi untuk memulakan perjalanan mereka dalam perjalanan menunaikan haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jadi alhamdulillah kita berada dalam bulan Zulqa'dah, yang mana bulan-bulan haji kita terkenal dengan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah kita berkorban berpuasa dalam bulan Ramadan, kemudian kita menyambut kemenangan kita dalam bulan Ramadan di bulan Syawal. Kemudian kita masuk bulan Zulqa'dah, tak lama lagi bulan Zulhijjah. Peristiwa bulan Zulhijjah ni terkenal dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi malam ni insya-Allah dalam kesempatan masa yang sedikit ni, kita nak kongsi sedikit satu surah yang diambil nama sempena ayahanda kita, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Surah ini namanya surah Ibrahim. Jadi surah Ibrahim ni banyak menceritakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat beberapa potong ayat dari surah Ibrahim, daripada ayat 32 sehingga 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i maa'an wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah lah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia mengeluarkan dengan siramannya berbagai-bagai buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Dan Dialah yang telah menundukkan kapal-kapal berlayar di laut dengan perintahnya. Dan Dialah juga yang telah menundukkan sungai-sungai untuk kamu. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala
yang menundukkan matahari untuk beredar dan menundukkan untuk kamu malam dan siang. Dan dialah yang telah mengurniakan kepada kamu segala apa yang kamu minta, segala apa yang kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah kamu tidak akan dapat mengiranya satu persatu. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat kufur. Kita dalam majlis bermula dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kita sebut alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semayang kita mengucapkan dalam surah Fatihah dengan ucapan alhamdulillah. Tanda kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita syukurkan? Apa yang kita syukurkan? Apa yang kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak ungkit nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu sedar. Manusia itu tahu bahawa dia ni sepatutnya bersyukur. Sepatutnya dia ni mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah yang patut kita terima kasih. Kita ucap terima kasih kepada ibu dan ayah kita. Betul. Ibu ayah kita membesarkan kita. Dia bagi makan kat kita. Dia bekerja untuk kita. Ibu kita menjaga kita tengah-tengah malam, tak tidur malam. Nak susu kita bagi dia, kita nak susu dia bagi susu. Kita ada nyamuk di sekitar kita, dia jaga kita daripada kena ketik dengan nyamuk. Tetapi di sana ada satu lagi kuasa yang lebih berbudi kepada kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT ungkit dalam ayat ini supaya kita ingat Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dalam ayat ini ada 8 nikmat. Malam ni kita nak ungkit nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni rasa bahawa kita ni benar-benar bertuhankan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha hebat. Yang pertama, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Kita tengok langit terbentang luas di atas kepala kita. Siapa yang menciptakan? Tengok awan yang berarak di udara di atas kepala kita. Siapa yang menciptakan? Allahul ladzi khalaqas samawati. Dialah yang menciptakan. Allah SWT khalaqa, cipta, bukan macam yang kita belajar apa? Orang yang mencipta benda kan. Siapa yang mencipta telefon? Apa tahu? Alexander Graham Bell. Itu dalam sejarah lah. Betul tak betul Allah Alam. Yang mencipta lampu mentol. Dalam buku sejarah kata Thomas Alva Edison. Yang tu hak yang dia cipta lah, kata dia dicipta. Tetapi mereka bukan benar-benar mencipta. Mereka hanya memproses satu bahan kepada bahan yang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala khalaqa, betul-betul mencipta, cipta daripada tiada kepada ada. Manusia ni asal-asal tak ada, kemudiannya ada. Macam kita ada sekarang. Allah SWT mencipta langit. Dulu tak ada langit, sekarang ada langit. Itulah kuasa Allah SWT. Khalaqa, Allah SWT yang menciptakan langit. Dialah Allah SWT yang menciptakan bumi daripada tiada kepada ada. Jadi kita kena banyak syukur kepada Allah SWT yang maha hebat,
yang kita sembah kepadanya setiap hari, setiap ketika, 5 kali sehari kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah SWT sebut yang patut kita syukuri, wa anzala minas samaa'i ma'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air hujan daripada langit. Setiap titis air yang turun dari langit adalah di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Allah yang menurunkan langit. Yang ini yang kita perlu tekankan dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, bahawa Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Tidak ada kuasa lain melainkan daripada kuasa Allah SWT. Walaupun dalam musim kemarau, orang kata boleh buat apa? Pembenihan awan, kan? Bawa ke petebang, tabuk garam mata awan, boleh turun hujan dan sebagainya. Itu semua adalah dengan keizinan kuasa daripada Allah SWT. Allahul ladzi anzala minas samaa'i ma, yang menurunkan air hujan daripada langit. Dan digandingkan wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dialah yang mengeluarkan thamarat, buah-buahan sebagai rezeki kepada kamu. Lah ni durian pun tak musim lah. Banyak masa ada durian. Kita ni tak putus-putus durian. Siapa yang memberi rezeki durian kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu durian ada musim, kan? Ni musim durian. Lepas tu tak ada musim durian. Tapi sejak akhir-akhir ni durian pun tak ada musim. 2-3 hari lepas baru makan durian apa? Durian susu. Oh, rasa durian pun rasa susu. Ada orang bagilah, kan? Bukan durian rasa susu, memang rasa susu semua. Kita duduk sini kita tahu anghe, durian merah, udang merah, kan? Macam-macam belah Pulau Pinang. Semua itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua, Allah SWT gandingkan wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Pada rezeki kepada kamu. Itu satu nikmat daripada Allah SWT. Kita tak rasakan benda itu sebagai satu nikmat, sehinggalah nikmat itu ditarik oleh Allah SWT. Apa jadi pada kita bila kemarau itu? Semua dah mengeluh. Hujan, tak hujan lama, panas, rumah masing-masing pasang aircon, kan? Panas sangat. Itu nikmat Allah SWT tarik saya. Tapi Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang, turun dah lagi hujan. Kita akan rasa benda itu satu nikmat bila nikmat itu ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa nikmat kesihatan bila mana? Bila kita sakit. Masa duduk hospital 2-3 hari, seminggu, 2 minggu, barulah rasa, oh Allah Maha berkuasa. Dan yang sakit tangan pun tak boleh nak angkat. Siapa yang beri kuasa itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah SWT lah yang menurunkan hujan daripada langit, dan dialah yang mengeluarkan buah-buahan daripada bumi, rizqan lakum, sebagai rezeki kepada kita. Itulah proses kepada penerusan kehidupan kita. Macam mana proses pembuahan tadi? Belah-belah kita ada belah-belah Kedah, belah-belah Penang ada banyak sawah padi. Kita tengok sebiji nasi itu berapa lama, berapa bulan tempoh, apa proses yang perlu dijalankan untuk dapatkan sebiji nasi yang kita makan. Saya dulu duduk KL lama kan. Di KL ni tak ada sawah padi, tak ada, rendang tak ada. Kita tahu nak nasi, kita pergi kedai beli beras. Jadi kita tak rasa sangat nikmat tu. Nasi tu kalau tumpah ke jatuh ke, kita tak rasa nak kutip. Jadi bila kita duduk di sini, kita tengok susah payahnya berapa jenis orang yang terpaksa
berkorban, buat kerja untuk mengeluarkan padi jadi beras, air nasi. Satu proses yang lama. Berapa orang tu ada? Hak nak tabur benih, hak nak sembuh, hak nak berbaja, hak nak sembuh racun, hak nak tuai, hak nak bawa lori pergi ke kilang, hak kilang nak proses, nak bungkus. Berapa orang prosesnya? Nak sampai kepada kita, kita boleh makan nasi. Siapa yang bagi itu semua? Allah Subhanahu. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita akan ada rasa dalam hati kita bahawa ini adalah semua rizqan lakum, rezeki kepada kamu. Semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitulah pengasihnya, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi rezeki ni mempunyai maksud yang luas. Rezeki ni bukan hanya duit yang kita dapat. Kalau hak kerja makan gaji tu, dapat gaji sebulan 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 sebulan, 900 sebulan. Bukan itu sahaja rezeki. Kelapangan masa ada rezeki. Anak-anak yang comel-comel juga rezeki. Pakaian kita rezeki. Kenderaan kita rezeki. Semua yang ada di sekeliling kita ni rizqan lakum. Allah SWT nak ungkit supaya manusia ni sedar ini semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi langit, bumi, kemudian air daripada langit, kemudian yang ketiga samarat, buah-buahan. Yang keempat Allah SWT sebut wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, dan menundukkan al-fulka, kapal-kapal yang berlayar di atas lautan, semua dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Satu keajaiban kepada akal manusia. Macam mana boleh satu binaan yang besar duduk atas air, duduk atas laut, tidak tenggelam? Macam mana manusia boleh berfikir? Jadi Allah SWT tunjuk contoh